Bermula Oktober hingga akhir tahun adalah musim peperiksaan, terutama sekali bagi para pelajar menengah dan pos menengah. Peperiksaan diambil mengikut jurusan yang berbeza dan markah yang diraih juga tidak akan sama. Episod detik kali ini meninjau adakah keputusan cemerlang dalam peperiksaan merupakan satu-satunya penentu bagi para pelajar yang ingin memasuki universiti. Pada tahun 2016, Khairil Fahmi Farouk menduduki peperiksaan peringkat O di Madrasah Al-Junid. Dia mendapat markah baik dan berjaya ke maktab rendah. Actually, it was a big jump for me from Madrasah to JC, and especially the content also is very different. When I was in JC, semasa saya kat JC, memang minat saya ada dalam bidang maths lah. Nur Faika Syarizal juga berjaya ke maktab rendah selepas peperiksaan peringkat O. Pada tahun lalu, Faika menduduki peperiksaan peringkat A demi memburu tempat di universiti. Mungkin dahulu kami akan menghabiskan kebanyakan masa untuk belajar. Jadi kami dapat mencapai goal akademik kita. Namun keputusan peperiksaan peringkat A Faika kurang menyerah. Apabila saya mendapat keputusan saya sedar bahawa saya tidak mempunyai banyak pilihan. Di NUS, saya layak untuk memasuki jurusan hartanah dan kejururawatan. Khairil pula berjaya mendapat keputusan baik bagi peperiksaan peringkat A dan memilih untuk memasuki Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura SUTD. Pada pendapat saya, dalam 2 tahun yang saya mempelajari di JC, the only thing that really matters is the pelajaran lah. So kita nak kena fokus on our A-levels. Itu yang membawa kita ke universiti kan. Khairil kini mengikuti jurusan rekaan dan kecerdasan buatan AI di SUTD. Dari madrasah hingga ke maktab rendah dan universiti, anak muda ini berjaya ke Menara Gading hasil keputusan akademik yang baik. Dia menempuh sistem pendidikan Singapura yang penuh tekanan melalui peperiksaan nasional demi mencapai cita-citanya. Sekarang saya dah biasakan diri dengan the style of learning that we have in university. So memang it's easier to transition lah, walaupun subjek-subjek dia lain tapi cara pembelajaran dia tetap sama. Lain pula untuk Faika. Dia bercita-cita belajar perakaunan di universiti. Namun keputusan peringkat A kurang baik, sekaligus menjejas pilihan jurusan yang boleh diambil di universiti, termasuk perakaunan yang menjadi cita-citanya. Pertama sekali, agak kecewa sebab saya dalam hidup, saya suka kalau saya ada lebih banyak perkara nak pilih, banyak benda nak pilih. Semasa di maktab rendah, Afika aktif dengan aktiviti luar darjah. Dia pernah menjadi Presiden Persatuan Bahasa dan Budaya Melayu Maktab Rendah Anglo-Chinese ACJC. Bukan itu sahaja, Faika juga seorang penari kumpulan tarian dan teater era. Luar dari sekolah, saya sebenarnya seorang penari di Era Dance Theatre Limited sejak 2017. Sebagai penari tarian Melayu, saya telah melibatkan diri dalam beberapa acara tahunan seperti Muara Festival, beberapa produksi dan juga Chingay Parade, anjuran People's Association. Selain itu, dalam tempoh 7 bulan sebelum universiti bermula, saya juga melakukan internship sebagai Human Resources Intern di syarikat tempatan. Pengalaman yang Faika timba di luar bilik darjah menjadi satu aset yang membolehkannya memasuki Universiti Pengurusan Singapura SMU mempelajari perakaunan. SMU mencari individu-individu yang mempunyai ciri-ciri seperti sikap positif, pemikiran kritikal dan kemahiran komunikasi. Semasa interview bersama profesor, saya dapat membuktikan kepada profesor itu bahawa kalau saya inginkan sesuatu, saya akan membuat perkara itu. Jadi menerusi aktiviti-aktiviti di luar, ia dapat menunjukkan bahawa saya akan membuat perkara yang saya minati. SMU merupakan pelopor menggunakan ujian bakat dalam pengambilan penuntut sejak penubuhannya pada tahun 2000.
70% pelajar memasuki SMU menerusi ujian bakat. We want to take a look at whether they have that desire to contribute to the community, to have that ability to really share with their friends on their own perspectives, their own experiences, share with professors. So when you have students contributing to the whole community like that, you get a whole potpourri of different perspectives. So that's how other students will learn from them as well. NUS dan NTU juga bakal menambah kemasukan pelajar menerusi ujian bakat kepada 50% pada tahun-tahun mendatang ini. Peralihan kepada pemilihan pelajar yang lebih holistik menjadikan laluan ke universiti lebih luas. Ekonomi zaman sekarang lebih volatile. Kita tak tahu apa yang akan datang di masa hadapan. Jadi kita perlu ada pekerja-pekerja yang sedia untuk menarungi cabaran-cabaran. Jadi apakah mereka perlu ada? Seperti mana saya katakan tadi, daya saing itu penting, dan di sebaliknya adalah ciri-ciri seperti soft skills yang lain. Khairil ke universiti kerana berjaya dalam peperiksaan. Faika pula berjaya ke jurusan perakaunan berdasarkan bakat dan sumbangan di luar pencapaian akademik. Pengalaman kedua pelajar universiti ini menunjukkan perubahan kepada sistem pendidikan Singapura yang kini lebih pelbagai. Perubahan yang turut memanfaatkan Nur Hisham Rahmat, bekas pelajar IT. NITEC, higher NITEC, diploma, degree. Jalan jauh, memang jauh. Tapi along the way, I decide to macam pergi part-time diploma, part-time degree. So it's parallel lah dengan saya yang kerja dengan sekolah lah. Jadi ada faedah ada situ lah. Bukan sekolah dalam kelas je kan. Kita expose to the industry. Ada lebih saya boleh belajar, lebih saya boleh buat dari just dalam kelas. Pada tahun 2014, Nur Hisham lulus ITE dalam jurusan Marin dan Tengah Laut. Pada waktu itu, dia memilih kursus program diploma yang membolehkannya mendapat pengalaman bekerja sambil belajar. Part-time diploma itu Keppel sponsor. Saya punya company, Citrium, dia sponsor. It's work and learn. Sekarang nama dah tukar sikit. Work and learn diploma orang panggil. Dia pelajaran dia is macam 60% kat kerja, 40% kat sekolah. Pada tahun 2021, Nur Hisham berjaya mendapat tempat di Universiti Sains Sosial Singapura SUSS dalam jurusan pengurusan bangunan dan projek. Maksudnya bila saya macam ada exam, saya nak kena take up extra course, nak kena pergi balik sekolah. Bos saya faham. Meskipun laluan ke Menara Gading lebih pelbagai, namun itu tidak bererti ia lebih mudah. Tekanan akan terus wujud dalam sistem pendidikan yang menitik beratkan kecemerlangan. Namun pada masa sama, perubahan yang sudah wujud bererti pelajar dan ibu bapa harus lebih bijak memanfaatkan ruang dan peluang melebihi keputusan akademik. Pada tahun 1980-an, hanya 5% pelajar yang berjaya melangkah ke universiti. Hari ini, hampir 50% pelajar dari setiap kohort yang berjaya ke salah satu universiti di Singapura. Laluan ke universiti kini semakin pelbagai. Bakat dan kekuatan komunikasi semasa wawancara kini memainkan peranan. Dan dengan lebih banyak peluang, tercipta juga tekanan baru untuk para pelajar untuk menonjolkan bakat dan personaliti sebagai faktor yang membezakan mereka dari pesaing-pesaing lain. Ikuti paparan detik seterusnya. Salah satu dasar Singapura ialah kecemerlangan. Ini termasuk dalam pencapaian pendidikan dan keputusan akademik. Namun bermula 2018, mula ada perubahan. Pada tahun itu, sistem pendidikan sekolah rendah dan menengah mula mengurangkan penekanan kepada ujian dan peperiksaan. Bermula 2026, cara peperiksaan GCE peringkat A dihitung juga akan diubah untuk memberi lebih penekanan kepada pembangunan bakat pelajar dan bukan pencapaian akademik sahaja. Perubahan yang dilihat positif oleh Khairil, bekas pelajar Maktab Rendah Innova yang kini mahasiswa SUTD. Bila nak masuk universiti, lebih banyak pilihan. Kita boleh pilih sama ada kita nak buat media or IT and so on. Tapi semasa dalam JC, our focus mainly was physics, chemistry and other sciences and other humanities lah. So some of us tak dapat explore those like other interests yang kita ada. Yeah, so
I think that is a bit of too big of a academic focus lah in JC. Kurangnya pendedahan dalam bidang teknologi yang diminatinya, Hairil Fahmi menghadapi kesulitan menyesuaikan diri dalam jurusan rekaan dan kecerdasan buatan AI yang sedang dituntutnya di SUTD. Untuk diri saya, bila saya melalui A-level, saya tidak dapat betul-betul explore apa yang boleh saya pelajari di universiti. If I had more time to think in JC, I dapat betul-betul plan what I want for the future. Jadi adanya pelbagai peraliran adalah penting bagi konteks Singapura kerana kita juga memahami akademik sahaja bukan menentu kebolehan seseorang itu. Jadi apakah kebolehan yang kita mahukan dalam mereka adalah pertama sekali mereka perlu ada minat dalam bidang tersebut. Dan itu dah antara ciri-ciri yang kita mahu di dalam anak-anak kita. Encik Wan Rizal merupakan pelajar aliran normal akademik semasa di sekolah menengah. Dia berjaya meraih ijazah agak lewat pada usia 29 tahun. Saya nak katakan apa perbezaan saya dengan mereka itu adalah saya ada experience. Saya ada nak dikatakan world knowledge dan kematangan. Tentu sekali kematangan kerana saya ada satu orang anak pada masa itu. Tapi ia memberi saya satu perspektif yang berbeza daripada mereka. Nur Faikah adalah contoh seorang pelajar yang berjaya ke Universiti Pengurusan Singapura SMU berdasarkan bakat dan daya komunikasi. Dia turut menyambut baik peralihan sistem pendidikan yang sedang diusahakan sekarang. Dahulu, kami akan menghabiskan kebanyakan masa untuk belajar. Jadi kami dapat mencapai goal akademik kita. Tetapi kini dengan holistic interview atau holistic admissions, saya rasa lebih banyak pelajar akan rasa seperti mereka mempunyai kebebasan untuk memberi fokus kepada minat mereka dan meneroka lebih tentang minat mereka. When we take a look at them in the interviews, we'll see whether they are, number one, self-directed, so whether they're independent. Number two, whether they're passionate as well. So being passionate, having that strong interest in the causes that they want to study for is very important for us. And number three, we want to take a look at how resilient they are as well. So that willingness to be able to take on challenges, the potential to be able to grapple with the uncertainties. Satu lagi faktor yang semakin diambil kira bagi kemasukan universiti ialah pengalaman bekerja. Nur Hisham Rahmat, bekas pelajar ITE, memanfaatkan faktor ini untuk ke SUSS. Degree, grades, tengok grades. Your competitor is the whole Singapore. Fine. Second, job experience matters. Okay? Pasal sekarang kita dah ada this exposure to the evolving market and world ni semua kan. Degree punya interview, dorang ada tengok kita punya job experience. Kita knowledge, how you talk, how you explain, semua benda dah tengok. Apa yang menarik sehaluan dengan perubahan sistem pendidikan serta kriteria bagi kemasukan universiti, mula muncul syarikat-syarikat yang menyediakan khidmat mempersiapkan pelajar menduduki ujian bakat atau temuduga dengan pihak universiti. There is just so much more that makes an individual who they are. And for example, soft skills, things like the ability to communicate, the ability to work with other people, critical thinking, the ability to dissect a problem and to find solutions. Discovering Potential melatih siapa saja yang ingin menjalani temuduga dari peringkat sekolah rendah untuk pengambilan masuk ke sekolah secara langsung DSA hinggalah ke dewasa untuk pekerjaan. Apabila bermula pada tahun 2017, hanya 10% pelanggannya merupakan pelajar. Kini bilangan itu mencecah 50%. This is heading towards is the recognition that an individual brings to the table. We are looking
for a more diverse range of people. Some may be more intellectual in nature, maybe they're more focused on a particular topic or the ability to do research, for example. Hampir setiap pemohon universiti terutama bagi jurusan-jurusan popular perlu melalui proses temuduga. Di sinilah personaliti seseorang pemohon perlu menyerlah. The three key components would be firstly, knowledge about yourself. Secondly, knowledge about the course and the industry. And thirdly, I would say self-confidence. This is important because in an interview, it is actually not your internal thoughts that matter. It is how you can bring across what you feel, what you think. Perubahan kepada sistem pendidikan sudah berlaku. Namun begitu, setiap kali tiba musim peperiksaan, mahu tidak mahu pelajar serta ibu bapa pasti tetap merasakan tekanan untuk mendapatkan keputusan akademik cemerlang. Itu seakan DNA sistem pendidikan di sini. All of these exams are there to help you have an understanding of your own academic abilities. If you're naturally academic, that's perfectly fine. You ace through the exam. Some people may not find that they are even academics all the way to university. All of these pathways will lead them eventually to the future career pathways, which will be super diverse. Tentu sekali jawapannya tidak perlu. Tapi sebagai seorang ayah, saya juga faham bahawa peperiksaan sebegini adalah penting untuk memberi asas kepada anak-anak kita. Tapi selanjutnya, daripada asas ini, ia bukan hari terakhir lah. Kerana kita lihat dari segi pendidikan ni, ia sebenarnya pendidikan sepanjang hayat. Dan kita perlu memahami apakah kebolehan anak-anak kita. Dan kebolehan mereka berbeza. Menjadi yang terbaik itu budaya hidup dan belajar di Singapura. Maka itu peperiksaan menjadi penting. Tapi apakah keputusan peperiksaan masih lagi menjadi satu-satunya faktor penentu kejayaan? Agak sukar menjawab soalan itu. Ini terutama bila kini wujud laluan lebih pelbagai untuk seseorang mencapai impiannya. Dan apakah perubahan bakal mengurangkan tekanan pendidikan? Hanya waktu mampu menjawab persoalan itu.